Baik, kita berada pada bab yang ke-43, Babu ma ja'a fi saumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu puasa sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf di atas keterlewatan. Ada urusan yang tak dapat dielakkan. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah SWT sekalian, syukur kita pada hari yang berbahagia ini dihimpunkan dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada bab yang ke-43, Babu ma ja'a fi saumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu puasa sunat. Bihi qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Abdullah ibn Shaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yasumu hatta naqula qad sam wa yuftiru hatta naqula qad aftar. Qalat wa ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadima al-Madinata illa Ramadan. Daripada Abdullah bin Shaqiq berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan puasa sunat. Beliau menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam puasa sehingga kami
akan katakan baginda akan puasa secara berterusan. Apabila baginda SAW berbuka, iaitu tidak berpuasa, sehingga kami akan katakan baginda SAW akan berbuka secara berterusan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata baginda Rasulullah SAW tidak berpuasa sebulan penuh sejak tiba di Madinah, melainkan puasa bulan Ramadan. Berkenaan dengan puasa sunat Rasulullah SAW, ada hari-hari yang tertentu yang Rasulullah suka berpuasa, ataupun pada bulan-bulan yang tertentu Rasulullah banyak berpuasa pada bulan tersebut. Tetapi pada tahun yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pula berpuasa padanya. Kadang-kadang apabila baginda begitu partikular berpuasa dalam satu-satu bulan yang tertentu, dan kami lihat betapa diambil perhatian oleh Rasulullah untuk berpuasa pada bulan tersebut, banyak hari-harinya yang Rasulullah berpuasa, sehingga kami menyangka bahawa baginda tidak akan tinggalkan lagi puasa pada bulan itu. Ya. Akan tetapi sangkaan kami meleset kerana pada tahun yang lain, dalam bulan yang sama, Rasulullah tidak pula memperbanyakkan puasa pada bulan tersebut. Ya. Pada bulan yang tertentu atau pada hari-hari yang tertentu. Dan ada pula bulan yang pada tahun tertentu, pada bulan itu Rasulullah tidak berpuasa, yang kami menyangka bahawa baginda memang tak akan berpuasa pada bulan tersebut. Akan tetapi sangkaan kami meleset kerana pada tahun yang lain kami melihat Rasulullah SAW berpuasa. Itu maksud hadis tadi. Itu maksud hadis tadi. Sayyidah Aisyah kata sejak datang ke Madinah, satu-satunya bulan yang baginda puasa penuh adalah Ramadan. Kerana pada perhatian Sayyidah Aisyah ni, pada bulan yang lain, walaupun banyak Rasulullah berpuasa hari-hari yang berada dalam bulan tersebut, tetapi ada baginda tinggalkan sehari atau 2 hari. Jadi tak penuh lah. Ya. Kalau sebulan tu katakan ada 30 hari, kalau baginda puasa 28 atau 29 hari, tetap tak penuh. Ya. Baik, ini memang kebiasaan Rasulullah. Ya, ada amalan-amalan sunat yang memang Rasulullah suka buat, tetapi Rasulullah buat hanya untuk nak tunjukkan kepada umat ini bahawa pada hari ataupun pada bulan itu ataupun pada hari yang tertentu itu digalakkan untuk berpuasa. Dan setelah baginda dah selesaikan yang itu, baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang lain baginda tidak berpuasa pada hari tersebut. Kerana baginda khawatir kalau baginda pun sentiasa berpuasa pada hari tersebut, takut wahyu turun. Kerana zaman Rasulullah ni zaman wahyu diturunkan, takut difardukan. Yang asalnya sunat, takut difardukan. Ini sama kes seperti solat sunat tarawih. Ya. Solat sunat tarawih yang Rasulullah tak pernah dilihat sembahyang tarawih sepanjang malam Ramadan. Tak pernah, sahabat tak pernah nampak baginda sembahyang dalam masjid tiap-tiap malam Ramadan. Baginda hanya sembahyang 4 atau 5 malam sahaja. Kemudian baginda dah tak datang. Ya. Tapi pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau telah membuat kajian terperinci berkenaan dengan malam Ramadan ni. Sebenarnya Rasulullah ni buat apa sebenarnya? Kalau di masjid ni yang kami lihat 4-5 malam je Nabi buat 8 rakaat. Ya, Nabi buat. Dan salah seorang puteri Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu Siti Hafsah, yang merupakan isteri Rasulullah SAW, sudah tentu tahu tentang seluk-beluk dalam rumah Nabi SAW. Dan Sayyidina Umar adalah orang yang sentiasa menimba, mengorek, mencari ilmu. Apa yang berlaku pada malam Ramadan? Oh, Rasulullah balik sambung di rumah. Dan
Dan Sayyidina Umar pun tanya juga isteri-isteri yang lain. Tanya Sayyidina Aisyah semua. Baik-baik, faham. Dan Sayyidina Umar faham Rasulullah buat macam tu memang teknik lah, ataupun memang sebagai suatu cara lah. Nabi SAW khawatir, takut Allah Ta'ala turunkan wahyu memfardukan solat sunat tarawih kepada sekalian umat. Sebenarnya kalau difardukan tu semakin mudah ke semakin susah? Susah. 20 rakaat je. 20 sahaja, bukan tiap-tiap bulan. Jadi Rasulullah kesian daripada kalangan umatnya ini. Ada yang capek, ada yang cepat letih, ada yang tua, ada yang tak, ada yang lesu, ada yang sleep disc, ada yang dengan sakit-sakit tulang, sakit lutut. Jadi Rasulullah ni perlu berwaspada. Baginda suka berwaspada. Sebab waktu zaman wahyu sedang diturunkan, amalan-amalan sunat yang tertentu baginda buat jarang-jarang. Ada yang Rasulullah memang sentiasa lakukan, seperti solat sunat qabliyah, ba'diyah. Iaitu sebab Rasulullah dah tahu memang dah ada yang itu tidak diwajibkan. Cuma nanti akan ada solat sunnah yang mu'akkadah dan ghair mu'akkadah. Tetapi sebab Ramadan ini adalah bulan yang special, bulan yang memang sepatutnya diperbanyakkan amal ibadah. Jadi kalau Rasulullah buat berterusan, beliau takut apabila amalan itu disukai oleh Rasulullah, maka Allah menurunkan wahyu memfardukannya. Walaupun Rasulullah tahu Allah tidak terjejas dan tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh makhluk, tapi akan ditakuti ketetapan dalam takdir dalam lauh mahfuz itu, menyebabkan turunnya wahyu yang boleh jadi wajib ke atas umat ini solat sunat tarawih, dan baginda SAW khawatir perkara itu berlaku. Jadi zaman Sayyidina Umar, beliaulah yang mula-mula sekali begitu pada sahabat semua, kita nak melakukan sesuatu yang baru. Beliau kata ni'matil bid'atu hadhihi, ini suatu benda yang baru, maksudnya suatu yang kita tak pernah nampak zaman Rasulullah, tapi Sayyidina Umar kata ini perkara yang baik. Dan semua sahabat setuju untuk nak melakukannya. Sayyidah Aisyah pun join sekali 20 rakaat tarawih di masjid setiap malam Ramadan. Jadi sahabat Nabi ini daripada kalangan muslimin dan muslimat memang join apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar, dan tak ada siapa pun petikai. Wahai Umar, kami tak pernah nampak pun bentuk ibadah yang seperti ini zaman Rasulullah. Setiap malam Ramadan, buat secara berjemaah, setiap malam ada 2 imam, dibaca 1 juzuk dalam sembahyang, tak pernah nampak zaman Rasulullah. Sebab zaman Sayyidina Umar itu, ketika beliau jadi khalifah, Amirul Mukminin, beliau lantik 2 orang imam yang hafiz Quran, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan Sayyidina Tamim Ad-Dari, untuk mengimamkan solat sunat tarawih. Tapi zaman tu masih belum nama tarawih lagi. Dipanggil solat malam Ramadan sahaja. Dipanggil solat solatul lail. Dia panggil solat malam Ramadan, begitu. Sebab perkataan tarawih tu kemudian baru muncul. Dia lebih popular pada zaman tabi'in, zaman sahabat. Di hujung-hujung lah, mungkin di hujung-hujung zaman sahabat memang dah masuk zaman tabi'in, barulah perkataan tarawih itu digunakan. Kalau zaman awal sahabat tu memang solat malam Ramadan sahaja. Tidak ada siapa yang pertikaikan, semua sepakat. Ini orang panggil sepakat para sahabat ni adalah kesepakatan yang paling kuat sekali sebagai dalil dalam agama. Jadi agama kita ni dia bukan sekadar apa yang Rasulullah buat semata-mata. Ini salah faham.
Mak nak pergi mana tu? Maulid, marhaban. Nabi tak buat, mak. Mak nak pergi mana tu? Ni ada tahlil. Nabi tak buat, mak. Kenduri tahlil. Bagaimana, mak? Ada marhaban ni, ada muslimat marhaban. Nabi tak buat, mak. Boy. Dia jadi kaedah fikir. Padahal dalam kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak ada kaedah hukum hakam yang menyebutkan apa yang Nabi tak buat, therefore tak boleh buat. Tidak ada. Ya, tidak ada kaedah yang seperti itu sebab untuk menggali hukum hakam dan untuk menentukan hukum sesuatu amalan itu, ianya ada neraca, ada manhaj dan ada kaedahnya tersendiri di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia bukan sembrono, Nabi tak buat, maka benda tu tak boleh buat. Tidak ada. Kaedah tu tak ada. Kaedah tu hanya dicipta baru-baru ni oleh beberapa kalangan pihak yang suka nak membida'ahkan umat Islam. Ya. Kaedah tu tak ada langsung. Ya. Jadi diikuti oleh anak-anak muda pula zaman moden. Dia terikut-ikut. Ya. Ni mana doa ni? Mana hadis ni? Maksudnya, semua benda baik ni, semuanya mesti kena ada hadisnya. Ya. Kena ada dalilnya. Sedangkan dalil di dalam kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya dalil, dia bukan sekadar Quran dan hadis. Pertamanya ada 4 yang paling utama. Sebut dalil. Kata mana dalil, mana dalil. Mesti dianya antara 4 ini. Ya. Yang pertama sekali Al-Quran. Kedua, hadis atau sunnah. Ya. Ketiga, ijma', kesepakatan. Macam tadi sahabat tadi kan, pasal tarawih tadi sepakat semua 20 rakaat setiap malam Ramadan berjemaah, diimamkan 2 orang. Itu ijma', kesepakatan para ulama. Yang keempat, kias. 4 ni semua yang disepakati oleh seluruh ulama. Selain daripada 4 ini, ada banyak lagi kaedah. Dia bukan 4 ni saja. Nanti setiap mazhab ada kaedah-kaedah yang tersendiri mereka. Sebab tu kadang-kadang ada mazhab ni pendapat yang lain, yang ni mazhab ni pendapatnya lain. Sebab ada kaedah-kaedah neraca yang mereka gunakan dalam penetapan hukum hakam dalam agama. Yang lainnya seperti kalau Imam Malik berdasarkan amal ahli Madinah. Apa yang orang Madinah buat zaman dia tu, itulah. Sebab bagi beliau, orang-orang Madinah ni keturunan sahabat-sahabat Nabi. Jadi mereka ni dah tentulah mewarisi pure amalan tu. Tapi itu pendapat Imam Malik. 3 mazhab lagi tak ambil cara tu. Mereka ada neraca yang lain lagi. Selain daripada hanya sekadar tengok apa yang orang Madinah buat, mereka ada kaedah yang lain lagi. Ya. Antara yang lainnya seperti tapi istilahnya istilah technicality lah, sebab dia dah jurisprudence kan. Yang lain dipanggil istishab, yang lain sebagai talaqi bil qabul. Panjang pula nak cerita satu persatu. Walhasil hukum hakam ni dia bukan tengok just Quran dan hadis settle. Ya. Habis. Ni nak buat amalan ni, mana Quran dan hadis? Dah settle. Kalau tak ada Quran dan hadis, therefore tak adalah. Jangan sempitkan agama macam tu. Ya. Jadi bila sempit, itu yang amalan orang Islam ni semua bid'ah belaka. Ya. Gimana tu, mak? Cik Yasin malam Jumaat, bid'ah, Nabi tak buat. Jadi kalau bid'ah, kenapa? Bid'ah sesat, mak. Lepas tu sesat masuk neraka. Takutlah baca Yasin. Tak apa. Baca waktu lain je, mak. Dah waktu lain kadang-kadang susah. Ya, nak cari hidayat tu susah. Ulama susun malam Jumaat tu nak permudahkan, bukan untuk nak wajibkan malam Jumaat tu. Nak permudahkan. Kita nak cari dalil kuliah duha start 10.30. Kenapa nak tetapkan 10.30 ni? Nabi tak pernah kata baca ilmu buat bila-bila je.
Susah lah macam tu. Kan? Janganlah tetapkan 10.30, nanti orang ingat wajib 10.30. Kalau ustaz datang lambat sikit dah grouchy ke grumpy ke, buat waktu lain juga. Tak kenalah, celaru. Ya. Allah. Dalil, minta dalil. Kefahaman dalil, orang yang minta dalil pun tak faham dalil tu apa. Dia ingat dalil tu Quran dan hadis je. Dah. Ya Rab, sejak bila? Ya, sejak bila dalil tu, bila sebut dalil ni Quran dan hadis saja? Tidak. Sekurang-kurangnya 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini yang sepakat. Yang lain lagi ada berbelas-belas lagi kaedah yang lain yang diterima pakai oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma berbeza-beza mazhab saja, tak sepakat. Tapi digunakan seperti tadi amal ahli Madinah. Kemudian talaqi bil qabul, tengok kepada penerimaan para ulama secara meluas. Ya, sebab penerimaan ulama secara meluas ni dia penting. Kerana umat ini Rasulullah janji ia tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Seperti mana talqin kubur. Talqin kubur ni ulama kata ini talaqi bil qabul. Maksudnya ulama yang berada di timur barat menerima amalan ini sebagai suatu yang sahih di dalam agama kita. Jadi suatu yang telah diterima oleh ulama, kalaupun sandaran riwayatnya adalah taif, tetapi kalau ulama terima, itu dalil yang kuat. Maksudnya penerimaan ulama secara meluas itu sendiri adalah dalil. Macam tadi zaman Sayyidina Umar tadi, semua sahabat sepakat tanpa seorang pun yang mempertikaikan. Itu dah, penerimaan itu sudah cukup, kesepakatan itu sudah cukup untuk jadi dalil bahawa amalan itu betul dalam agama. Dia tak perlu nak tengok Nabi buat dulu ke tidak. Kalau nak tunggu Nabi buat, memang tak ada hadis yang kita Rasulullah sembahyang tarawih setiap malam Ramadan. Bahkan perkataan tarawih pun tak ada zaman Nabi. Perkataan tarawih tidak ada zaman Nabi. Zaman sahabat pun tidak ada. Dia lebih popular perkataan tarawih itu zaman tabi'in. Jadi anak muda kita mudah terpengaruh sebab dia lebih cocok dengan akal dia. Dia lebih rasional kononnya. Dia lebih logik kononnya. Akan tetapi menyalahi kerangka ilmu yang dipegang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu kita kena ikut rapat ulama-ulama yang ada sanad ilmu yang betul. Sebab sanad ilmu ni dia mewarisi bukan sahaja teks, tapi dia mewarisi konteks kepada teks tersebut. Dia bukan sekadar, agama ni bukan sekadar teks mata-mata, tapi apa yang dilimpahkan kefahaman secara konteks itu daripada dada kepada dada. Yang kita bukan sekadar baca kitab saja selesai. Dia ada kefahaman yang kita ambil daripada guru. Kefahaman itu penting. Kalau tak, dia macam tadi dah ada simplify. Quran dan hadis. Tak ada Quran dan hadis ni bid'ah. Ataupun kalau ada dalam teks tapi kata taif. Ini taif. Doa makan ni taif. Jangan makan, jangan doa makan. Jangan baca doa makan, cukup bismillah. Tak payah nak Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ini dia kata riwayat taif. Salah ya. Pendekatan yang seperti ini kita perlu berwaspada. Orang-orang seperti ini yang mudah membida'ahkan amalan-amalan baik yang telah pun diterima oleh ulama Islam. Macam doa makan tadi, ia riwayat taif, tapi ulama Islam termasuk Imam Nawawi dah menerimanya. Ianya boleh diamalkan. Itu sudah cukup dalil bahawa amalan itu sahih dalam agama kita. Sebab penetapan hukum hakam dia bukan sekadar tengok 1-2 hadis. Kalau hadis itu taif dah ditolak amalan tersebut. Tidak semudah itu. Banyak lagi aspek-aspek yang lain yang dilihat oleh para ulama untuk menentukan sesuatu amalan itu sahih ataupun tidak dalam agama kita. Macam maulid. Memanglah zaman Nabi itu tak ada majlis maulid ni, macam mana kita buat? Tapi kenapa ulama-ulama dan mufti kita menerimanya? Kerana apa komponen-komponen yang terkandung di dalam majlis maulid itu sesuatu yang diterima dalam agama kita. Dia ada sandarannya secara individual kepada Quran, kepada hadis, kepada ijma', kepada qiyas. Ini ada sandarannya. Dia bukan sekadar majlis macam ni tak ada zaman Nabi, therefore tak payah buat majlis maulid.
Jangan begitu. Penetapan dan istinbat hukum hakam bukan semudah itu oleh para ulama. Kalau maulid ini kata zaman Nabi tak ada jadi, kita tak buat, dah tentu mufti-mufti akan berfatwa bahawa jangan bermaulid. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita, anak-anak kita, zuriat kita daripada kepincangan pihak-pihak yang membawa kekeliruan kepada masyarakat, yang mudah membida'ahkan masyarakat, yang mudah menkhurafatkan amalan umat Islam, yang mudah menyesatkan amalan majoriti umat Islam. Baik, hadis yang berikutnya, wabihi qala haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Ismail bin Ja'far, daripada Humaid, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang puasa Nabi SAW. Beliau menjawab, baginda SAW puasa dalam sebulan sehingga kami melihat baginda SAW tidak ingin berbuka puasa. Baginda SAW berbuka daripada berpuasa sehingga kami melihat baginda SAW tidak ingin berpuasa walaupun sehari. Kamu tidak akan mampu melihat baginda SAW pada waktu malam dalam keadaan solat kecuali kamu akan melihat baginda SAW sedang solat. Begitu juga kamu tidak akan dapat melihat baginda SAW sedang tidur kecuali kamu akan melihat baginda SAW sedang tidur. Pada waktu malam ini memang Rasulullah banyak bersolat malam, ya. Tetapi ada yang baginda solat malam tu yang ringkas, pendek, ada yang panjang, betul-betul panjang. Jadi kadang-kadang Rasulullah solat sunat malam ni juga, tahajud ni keadaan di dalam masjid. Sebab tu sahabat-sahabat yang memang sentiasa berlega dalam masjid waktu-waktu malam, Ashabus Suffah kan memang sentiasa dalam masjid, mereka tak balik rumah. Ini bentuk madrasah yang pertama dalam Islam. Ya, memang hostelnya dalam Masjid Nabawi. Pelajar-pelajarnya seperti Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ini semua Ashabus Suffah. Makan minum mereka ditanggung oleh Nabi SAW. Seolah-olah Rasulullah ni mudir madrasah. Memang tanggung. Mereka semua tidur, semua dalam masjid. Ya, jadi mereka akan pastikan mereka sentiasa, kalau Nabi ada masjid, mereka akan bersama dengan Nabi. Ada majlis dia, mereka lah orang yang akan duduk dalam majlis Nabi. Ya. Sebab tu orang yang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah kalangan Ashabus Suffah, iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini daripada Ashabus Suffah. Mereka ada tempat tidur mereka tersendirilah. Kalau sekarang ni kalau kita ziarah makam Nabi SAW tu, di belakang makam tu ada platform Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ni nama lain bagi pelajar madrasah lah. Pelajar madrasah di Masjid Nabawi zaman Nabi. Memang mereka tak balik rumah, duduk hostel sahaja. Hostel tu ada belakang makam Nabi SAW. Ada sesiapa yang pernah sembahyang di tempat Ashabus Suffah? Tak pernah. Atau ia buat ada di tempat lelaki? Ya, pangkin itu di tempat lelaki, ya, di dalam kawasan muslim. Tak pernah buka, ya. Untuk muslimat tak pernah buka, ya. Untuk dia buka dia punya partition tu tak pernah sampai ke depan, ya. Di belakang tempat Ashabus Suffah tu, belakang tu itu adalah mihrab yang pertama Nabi SAW menghadap ke Masjid Aqsa. Di belakang Ashabus Suffah yang nak menghadap ke tempat perempuan tu, betul-betul di belakangnya tu, itu tempat kawasan imam Nabi. Saya selalu kalau pergi, kadang nak masuk dalam raudah susah. Tapi kawasan imam yang pertama Nabi SAW menghadap Masjid Aqsa itu luar daripada raudah, di belakang Ashabus Suffah. Jadi saya selalu dapat duduk di situlah, ya. Baik. Jadi Rasulullah ni kadang sahabat expect mereka nak tengok Rasulullah, nak join Rasulullah. Sebab kadang-kadang Rasulullah sembang tahajud, ada sahabat yang nak join di belakang, nak jadi makmum. Jadi ada masa yang mereka expect yang Rasulullah akan ada di dalam masjid,
untuk sembahyang malam tapi tak jumpa. Jadi waktu yang lain mereka anggap Rasulullah tak datang, tapi waktu tu Rasulullah datang. Jadi ada, maksudnya begini, kadang-kadang Rasulullah buat, kadang-kadang Rasulullah tinggalkan, ya, sebagai suatu kewaspadaan. Begitu juga dengan berpuasa. Jadi maksud hadis ni tadi lebih kurang macam yang sebelum ni saya terangkan. Hadis yang berikutnya, wa bihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Dawud haddatsana Syu'bah daripada Abi Bishr berkata, aku mendengar Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Nabi SAW berpuasa sehingga kami akan katakan baginda SAW tidak ingin berbuka puasa dalam bulan itu. Dan baginda SAW berbuka sehingga kami, berbuka ni maksud tak berpuasa. Jadi berbuka ni bukan maksudnya masuk waktu maghrib berbuka. Berbuka dalam konteks ni maksudnya hari yang Rasul tak berpuasa. Itu dipanggil hari berbuka. Tidak ingin, dan baginda SAW berbuka sehingga kami akan katakan baginda SAW tidak ingin berpuasa dalam bulan itu. Baginda SAW tidak berpuasa sebulan penuh sejak tiba di Madinah, melainkan puasa bulan Ramadan. Sebenarnya Rajab dan Syaban pun Rasulullah banyak berpuasa, akan tetapi taklah penuh seperti bulan Ramadan. Kalau Rasulullah pernah puasa penuh Syaban pun mungkin sekali je pernah, mungkin begitu. Kebanyakannya baginda Rajab dan Syaban banyak berpuasa tetapi tidak penuh. Tapi siapa yang nak berpuasa penuh tak ada masalah. Siapa nak puasa straight Rajab 1 bulan penuh, Syaban 1 bulan penuh, Ramadan 1 bulan penuh, tak ada masalah, dengan syarat kesihatannya baik. Tapi kalau dengan banyak berpuasa straight 3 bulan berturut-turut itu menyebabkan kesihatannya terjejas, maka yang sebaiknya tinggalkan. Hatta bulan Ramadan pun kalau dia tak mampu berpuasa pun dia boleh tinggalkan. Dan kalau dia tak mampu untuk qada sekalipun, dia boleh bayar fidyah. Ini untuk orang yang uzur. Uzur biasanya sebab sakit, tua, renta. Dulu di tempat saya belajar di Thailand, di selatan Thailand, ketika saya belajar di Patani. Jadi suasana di sana ni, Rajab, Syaban, Ramadan ni memang ramai orang puasa 3 bulan berturut-turut. Dia dah custom, ya. Bukan semua tapi ramailah, dia jadi biasa, budaya. Setiap kampung memang ada saja. Masuk mana-mana kampung memang ada orang yang puasa 3 bulan straight. Dia dah jadi custom, dah lama begitu. Jadi bagi mereka biasalah 3 bulan straight ni. Tak tahu kalau orang Kelantan pun ada yang terkena tempias begitu. Ada? Ada. Ada. Ada juga kawan-kawan saya di sini pun yang bekas pelajar pondok pun masih Rajab saja memang puasa penuh. Rajab, Syaban, Ramadan puasa penuh. Baik. Jadi tak ada masalah. Siapa nak berpuasa 3 bulan berturut-turut tak ada masalah. Hadis yang berikutnya, wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi daripada Sufyan, daripada Mansur, daripada Salim bin Abil Ja'di, daripada Abi Salamah, daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Syaban dan Ramadan. Berkata Abu Isa, isnad ini adalah sahih. Hadis yang berikutnya, wa bihi qala haddatsana Hannad haddatsana Abdah daripada Muhammad bin Amr haddatsana Abu Salamah daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada sesuatu bulan lebih banyak daripada puasanya kerana Allah pada bulan Syaban. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Syaban sepenuhnya kecuali beberapa hari. Bahkan ada kalanya baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa Syaban sepenuhnya. Kadang-kadang
rare, tapi ada berlaku Syaban penuh Rasulullah berpuasa. Akan tapi kebanyakannya baginda ada tinggalkan sehari, 2 hari, 3 hari dalam bulan Syaban. Ya. Wabihi qala hadatsana Qasim bin Dinar Al-Kufi, hadatsana Ubaidullah bin Musa dan Talq bin Ghannam, daripada Syaiban, daripada Asim, daripada Zihri bin Hubaish, daripada Abdullah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada permulaan tiap bulan sebanyak 3 hari. Terlalu sedikit baginda SAW berbuka pada hari Jumaat. Baik, hadis ini mengatakan bahawa permulaan tiap bulan 3 hari. Ya. Tanggal 1, 2 dan 3. Baginda sentiasa berpuasa. Dan hadis ini juga menyatakan baginda juga selalu berpuasa hari Jumaat. Terlalu sedikit baginda berbuka, maksudnya terlalu sedikit baginda tidak berpuasa pada hari Jumaat. Jadi most of the time baginda berpuasa pada hari Jumaat. Maksudnya kalau baginda SAW puasa hari Khamis, baginda gantikan sekali dengan Jumaat. Sekali kan terus dengan Jumaat. Siapa yang nak teruskan kepada hari Sabtu, silakan. Tapi hadis ini Abdullah mengatakan baginda berpuasa pada permulaan tiap bulan sebanyak 3 hari. Boleh jadi permulaan permulaan itu adalah tanggal 1, 2 dan 3 bulan Hijriah, bukan bulan Masihi, bulan Hijriah. Baik, wabihi qala hadatsana Abu Hafs Amr bin Ali, hadatsana Abdullah bin Daud, daripada Thawr bin Yazid, daripada Khalid bin Ma'dan, daripada Rabi'ah Jurashi, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Nabi SAW memilih untuk berpuasa hari Isnin dan Khamis. Isnin, macam hari Isnin. Baginda SAW ditanya, apa hikmah di sebalik puasa hari Isnin ya Rasulullah? Dalam hadis sahih yang lain dan hadis Baihaqi, apakah hikmah di sebalik puasa hari Isnin? Baginda SAW mengatakan, yaumun wulidtu fihi, ini hari maulidku. Maksudnya Nabi SAW menggalakkan kita untuk berpuasa pada hari Isnin demi untuk memperingati maulid Nabi SAW, demi untuk menyambut maulid Nabi SAW. Daripada hadis ni ulama dapat faham, maksudnya sempena hari maulid Nabi SAW ni layak untuk dibuat ekstra amalan yang ditandai oleh Rasulullah tadi dengan berpuasa. Tapi ulama tidak memahaminya hanya sekadar puasa. Maksudnya kalau Rasulullah tunjukkan berpuasa, maksud itu indikator bahawa hari tersebut adalah hari yang signifikan untuk diperbanyakkan lagi bentuk-bentuk amal ibadah yang lain dan bentuk-bentuk takarrub, bentuk-bentuk kebaikan dan kebajikan yang lain yang pelbagai. Kerana ulama ahlu sunnah wal jamaah dapat faham mana-mana hari yang Rasulullah anjurkan untuk berpuasa padanya, itu menunjukkan hari itu hari yang ada keberkatan padanya, hari yang ada signifikan yang padanya, yang mana hari itu dianjurkan juga untuk diperbanyakkan bentuk-bentuk takarrub yang lain untuk mendapat keberkatan hari tersebut. Jadi siapa yang tak mampu berpuasa, maka bukan segala-galanya sudah selesai. Dia boleh perbanyakkan lagi sedekah ke, ataupun hadir majlis ilmu, ataupun pelbagai lagi kebajikan yang lain. Infak, membanyakkan baca Quran pada hari tersebut, ziarah silaturahim dan sebagainya.
Kelebihan hari Khamis nanti akan ada lepas ni hadisnya. Hari amalan diangkat. Dan Rasulullah anjurkan untuk puasa hari Ashura. Ya. Jadi ulama dapat faham, okey baik, bermakna hari Ashura adalah hari yang signifikan, hari yang baik untuk diperbanyakkan takarrub, untuk perbanyakkan amal kebajikan. Sebab mesti pahalanya lebih besar, keberkatannya lebih besar, limpahan rohaninya lebih besar, cahayanya lebih besar. Itu rahsia di sebalik hari-hari yang Rasulullah anjurkan untuk berpuasa di dalamnya. Jadi antaranya adalah hari Ashura yang Rasulullah anjurkan untuk berpuasa. Maka ulama ambil cue di situ ataupun ambil kefahaman. Maka hari Ashura itu terbaik untuk perbagaikan amal-amal kebajikan, untuk perbagaikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini memperbagaikan lagi amal-amal sunat yang lain. Jadi apa yang dianjurkan oleh ulama selain daripada puasa hari Ashura, apa lagi yang kita boleh buat? Ya. Siapa yang boleh berpuasa, terbaik memang puasa hari Ashura. Tapi ada yang tak mampu nak berpuasa pada hari Ashura disebabkan faktor-faktor yang tertentu, explore amalan-amalan yang lain lagi. Rebut. Kasih rebut. Mana hari yang Rasulullah berpuasa, maksudnya hari itu kita rebut untuk amal kebajikan yang lain juga. Antaranya. Bila sebut hari Ashura, maksudnya akan datang ni Jumaat, ya. Jumaat akan datang ini. Hari ini hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ini. This coming Friday. Itu 10 Muharram. Dipanggil Ashura. Ashura daripada perkataan Asyarah. Asyarah 10. Ashura yang ke-10. Ashura daripada Asyarah. Jadi ulama anjurkan, yang pertama, perbanyakkan sunnah seperti hidupkan sunnah seperti potong kuku. Apa sahaja sunnah yang berlaku hari Jumaat, lakukan juga pada hari Ashura. Apa sahaja sunnah yang ada dalam hari Jumaat, datangkan juga pada hari Ashura. Potong kuku, potong bulu, pakai celak. Pakai celak. Celak bukan di kening, ya. Di dalam bola mata. Dalam bola mata. Itu kan dulu makcik-makcik kita balik daripada haji kan, dia bawa tu yang bronze, bekas tembaga tu kan, bekas besi tu, buka. Dalam tu ada serbuk. Dulu dia bagi kita buat perhiasan je atas shelf. Tahu macam mana pakai kat sini kan, pakai kat kening. Tapi yang sunnahnya, bagi dia tak pakai kat kening, bagi dia pakai dekat dalam mata. Tu kita dah lepas bab dia. Bab celak ni bab yang ke-3 atau ke-4. Bab celak tu bab ke-7. Bab ke-7 tu bab mengenai celak Rasulullah. Rasulullah kata, alaikum bil ismi, hendaklah kamu bercelak, fa innahu yajlul basar wa yumbitu syi'ar, kerana ianya menajamkan penglihatanmu dan lebih menumbuhkan bulu matamu. Ya. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah pada letakkan batang celak tadi yang dah ada serbuk, letak dalam mata, tutup, tarik. Lepas tu celup lagi. Buat 3 kali. Rasulullah pakai 3 kali sini, Rasulullah pakai 3 kali kiri. Kanan dulu, baru kiri. Biasanya Rasulullah pakai sebelum tidur. Yang Rasulullah pakai punya yang dia kemerahan merun pekat. Bagi dia tak pakai yang warna hitam. Tapi kita boleh pakai warna hitam. Tetap dapat pahala sunnah. Sebab di Malaysia ni susah nak cari yang ismit. Ismit tu yang merun merah yang Rasulullah guna. Saya pergi Mekah, Madinah pun
Kedai-kedai susah juga nak cari. Ada kedai ni, ada. Dia kena masuk dalam store dia, masuk, keluarkan stok, old stock. Ini orang dah tak cari agaknya Ismit ni. Tapi tak ada Ismit pakai yang berasaskan material antimony tu, yang hitam, made in India, made in Pakistan. Boleh. Saya pakainya, celup, tengok dekat cermin lah. Tengok dia masuk. Bila batang celak tu dah kena bola mata, tutup, tarik. Biar nanti sebut-sebut tu masuk di dalam bola mata kita. Itulah menajamkan penglihatan. Pakai kat kening tak tajamkan penglihatan. Itu untuk para muslimat lah, nak cantik-cantik. Lelaki jangan, sunnah celak ada pakai kat kening. Sudah. Jadi lain. Jadi joker nanti. Saya rajin-rajin nanti saya pakam video buat tutorial pakai celak. Sebab tak ada lagi dekat media sosial cara pakai celak, cara Rasulullah. Nanti kalau rajin saya buat. Dia pada awalnya dia memang nilu sikit lah. Awal-awal dia macam tak biasa, macam pedih-pedih sikit. Tapi dah lama-lama alah bisa tegal biasa. Rasulullah ni bagi dia kalau tak pakai celak pun, bagi dia sudah memang sedia kala celak. Sejak berlahir, mata bagi dia memang sedia kala nampak bercelak. Tapi Rasulullah tetap apply celak, nak ajar pada umat ini. Sunnah bercelak. Dan Rasulullah pun nak dapat kelebihan sebut-sebut celak tadi. Walaupun mata bagi dia dah memang nampak celak, tapi bagi dia nakkan kelebihan serbuk celak tu masuk dalam bola mata. Siapa yang pakai celak, dia keluar sikit hukum hakam. Siapa yang pakai celak waktu Ramadan dan kesan daripada celak tadi, dia keluar daripada mulut dia, air liur dia, jadi keluar warna hitam, tidak membatalkan puasa, kerana mata tidak termasuk dalam rongga yang terbuka. Bola mata tidak termasuk rongga yang terbuka. Jadi soal biasa memang begitu, kita pakai celak sebab dia ada air mata dalam kan, dia serap masuk dalam. Kadang bila kita ludah, keluar warna hitam tadi. Itu normal, memang normal. Tak batalkan puasa. Ya, letak bola mata tidak batalkan puasa, walaupun kita mungkin terasa kat hujung-hujung tekak kita tu dia punya rasa pahit kan, sebab dia masuk dalam kan. Tak batalkan puasa. Sebab kerana bola mata tidak termasuk dalam rongga yang terbuka. Yang batal bila masuk melalui rongga yang terbuka, mulut, lubang hidung, lubang telinga. Baik. Selain daripada celak, banyakkan infak, banyakkan sedekah. Jadi sekarang ni kita dah kalau boleh letak dalam memo kita akaun bank madrasah ke, anak yatim ke, tempat-tempat kebajikan ke. Jadi kita agihkan banyak pun tak apa, banyakkan tempat. Dan satu ni anak yatim, kalau boleh kita selitun padam cari anak yatim sambil-sambil bawa beras, sapu kepala anak yatim, sapu, tanda simpati tanpa prihatin. Mudah-mudahan setiap daripada helaian rambutnya itu mengampunkan dosa kita, mudah-mudahan. Ya. Sebab Rasulullah ni penghulu anak yatim, jadi Rasulullah suka orang yang menyantuni anak yatim. Jadi hari Ashura ni ulama galakkan, sebab kalau tak ada hari yang ulama anjurkan, nanti 1 tahun orang tak santuni anak yatim terus. Ya. Jadi ada orang yang datang santuni anak yatim waktu hari Ashura aja. Ya. Jadi
cantiklah ulama susun tu. Kalau tak dianjurkan waktu tu nanti terlupa kita yang ada anak-anak yatim di luar sana yang perlukan kasih sayang, yang dia tak dapat kasih sayang daripada ibu, bapa ataupun salah seorang daripadanya. Yang kita datang tunjukkan kasih sayang dengan sapu kepada dia tu, itu menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda dah dahulu kepada seluruh anak yatim. Baginda lahir sebagai anak yatim. Cari anak-anak muah, anak-anak yatim mana? Satu di mereka. Selain daripada beras, nak bawa coklat-coklat, bawa coklat-coklat. Cantik, KitKat, Cadbury, Ferrero Rocher, lebihkan. Di samping itu, belikan juga coklat-coklat lebih bagi pada cucu-cucu kita, anak-anak bawah kita. Nak belajar orang office kita pun boleh. Bagi pada orang majlis kan, nanti besok orang majlis puasa hari Ashura, tak apa, nanti lepas buka dia makan coklat tu kan. Kita jangan ingat semua orang puasa tak kan nak bagi coklat, bagi aja. Nanti tahulah nak buat apa. Kalau dia tak makan, dia bagi pada anak-anak dia. Yang penting kita sebab hari Ashura ni hari yang kita digalakkan untuk gembirakan hati orang. Kita masukkan kegembiraan dalam hati orang lain. Itu pun suatu ibadah. Masukkan kegembiraan dalam hati orang lain. Selain daripada itu, dalam bentuk infak tadi, ulama di tempat kita ini secara kearifan lokal untuk mengamkan lagi agihan sedekah tadi, mereka anjurkan buat bubur Ashura. Janganlah tanya mana hadis buat bubur Ashura. Peninglah semua benda kebajikan nak tanya bubur Ashura. Nanti tanya resepi, mana resepi daripada hadis. Sudah. Ini buat bubur Ashura daripada Syiah. Syiah mana buat bubur Ashura? La ilaha illallah. Syiah mana? Syiah Iran buat bubur Ashura. Balik-balik orang-orang zaman sekarang ni. Mak buat apa tu mak? Bubur Ashura. Bid'ah mak, Nabi tak pernah buat bubur Ashura. Ini kan 10 hari Ashura. Kenapa tak buat hari-hari yang lain je? Nanti hari-hari lain tak terbuat lah pula. Macam tadi anak yatim tak buat gitu. Not now, not then. Not now, not then. Tak buat sekarang, tak buat bila-bila nanti. Sebab dia perlukan taufik, hidayah, perlukan motivasi, perlu semangat untuk nak ziarah rumah anak-anak yatim. Tak satu ni anak-anak yatim. Jadi konsep bubur Ashura itu supaya lebih mudah untuk diagihkan secara ramai. Kalau kita buat kambing, berapa rumah saja yang dapat? Buat ayam, berapa rumah saja dapat? Bubur Ashura, tengok. Kalau macam kat kampung saya tu, potong-potong beratur panjang budak-budak nak ambil bubur Ashura. Masjid-masjid pun ada kan bubur Ashura 10 Muharram. Ke tempat-tempat tertentu saja. Tak semua Kelantan meriah Dan bubur Ashura tu tak semestinya resepi Ashura tu. Buat resepi bubur lambuk ala kampung baru macam Ramadan, jual kat pasar Ramadan, bazar Ramadan pun tak ada masalah. Jangan kita tengok, saya tak reti lah. Buat dia resepi, dia nak kena daging, dia nak kena apa ramuan dia. Tak terikat dengan resepi itu. Asalkan kita ada niat nak amkan, nak banyakkan supaya banyak jiran-jiran tetangga dapat, ramai lagi muslimin muslimat dapat merasa bubur. Ada di antara kita yang pakar bubur lambuk. Buatlah bubur lambuk. Gunakan skill yang Allah Ta'ala kurniakan tu untuk nak agungkan hari Ashura. Sebab hari itu memang hari yang Rasulullah agungkan. Jadi kita nak agungkan sama. Nak raikan.
Ulama partikular sebab hari Ashura, sebab ada riwayat kata banyak peristiwa kemenangan Nabi-Nabi Allah takdirkan berlaku pada hari Ashura. Seperti terbelahnya laut untuk Nabi Musa AS, terselamat daripada hambatan Fir'aun dan juga bala tenteranya. Seperti terselamatnya Nabi Nuh AS daripada bahar banjir yang besar, yang mana 10 Muharram bahteranya mendarat dan berlabuh di atas gunung Judi. Dan 10 Muharram juga hari di mana setelah 40 hari Nabi Yunus berada dalam perut ikan dicampakkan pesisiran pantai. 10 Muharram yakni hari Ashura juga di mana Nabi Ibrahim AS yang setelah 40 hari dicampakkan ke dalam api. 10 Muharram hari Ashura beliau keluar dengan selamat sejahtera badannya, tidak terbakar sedikit pun walau sehelai bulu roma. Pada 10 Muharram hari Ashura di mana Nabi Yusuf AS yang dicampak oleh saudara-saudaranya ke dalam perigi dijumpai oleh peniaga yang ingin berdagang ke Mesir, keluarkan beliau daripada mulut perigi tersebut 10 Muharram. Jadi banyak hari-hari Allah berlaku pada 10 Muharram. Jadi ulama lebih partikular untuk mengagungkan hari tersebut dengan pelbagaikan banyak. Dan satu amalan yang ulama tekankan untuk kita buat, satu amalan 10 hari Ashura, dan satu amalan yang mujarab, kata para ulama, kami cuba buat amalan ni mujarab, iaitu barang siapa yang meluaskan isi perbelanjaan rumah pada 10 Muharram, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rezekinya untuk sepanjang tahun tersebut tanpa putus. Ulama-ulama tulis dalam kitab, kami cuba mujarab, tested, proven. Jadi 10 Muharram tu dia bermula daripada Khamis lepas maghrib. Ya, 10 Muharram bermula apabila azan dikumandangkan pada hari Khamis. Khamis tu hari sebelum tu, 9 Muharram. Sebab dalam Islam permulaan hari bukan 12.30 malam ni, waktu maghrib sebelumnya. Yang mana 9 Muharram pun kita digalakkan untuk berpuasa, sebab untuk keagungan Ashura ni kita apit lah, kalau boleh kita apit 9 dengan 11 Muharram, kita gabungkan sekali, jadi kita dapat 3 hari puasa. 9, 10, 11, lepas tu 12 tu kita nak tinggalkan boleh, lepas tu terus 13, 14, 15 puasa build. Ya. Berturutan. Siapa yang mampu. Jadi yang mampu ni untuk mengagungkan hari Ashura ni buat 3 hari. 9, 10, 11. Hari ke-9 Muharram ni dipanggil hari Tasu'a, daripada Tis'ah. Tis'ah maksudnya 9, Tasu'a maksudnya yang ke-9. Ashura daripada Asyarah. Tasu'a daripada Tis'ah. Samuna daripada Samaniyah. Sabu'a daripada Sab'ah. Baik. Siapa yang tak mampu untuk buat 3 hari berturut-turut tersebut, dia boleh pilih sama ada 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kerana Rasulullah SAW suka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi pun mereka sambut kemenangan Nabi Musa juga. Mereka sambut 10 Muharram dan mereka hanya puasa 10 Muharram sahaja. Rasul kata, okey baik, kita selisihi mereka dengan kita puasa apit di sebelahnya. Jadi lain sikit. Jadi kalau tak mampu 3 hari tadi, seseorang boleh pilih 10 dan 10 atau 10 dan 11. Baik, kalau itu pun tak mampu, nak puasa 2 hari berturut-turut, kita nak puasa 10 sahaja, tak ada masalah. Jangan kita ingat, tak naklah puasa 10 nanti serupa Yahudi. Tidak. Tak. Boleh. Siapa hanya mampu puasa 10 saja, puasa 10, dia tetap dapat puasa, dia dapat pahala hidupkan sunnah. Yang mana baginda anjurkan untuk puasa hari Ashura. Yang lain tu hanya sampingan lah, siapa yang buat lebih afdal begitu. Tapi siapa yang tak mampu, hanya dapat puasa hari Ashura saja 10 Muharram, bismillah. Jadi namanya 10 Muharram, ianya bermula hari Khamis sebelum tu. Jadi lepas maghrib tu kita dah boleh transfer dah. Jadi sekarang ni kita dah siap-siap dulu. Kita dah transfer madrasah sana, madrasah sini.
Darul Ulum sana, Mahat Tafiz sana pesantren, pondok mana yang kita kenal. Kan? Dan untuk isi rumah kita, kalau kita perempuan, kita keluarkan duit siap-siap masuk dalam ampau. Malam tu dah boleh bermula. Dah keluarkan ni, saya keluarkan perbelanjaan ni. Kalau dia nak, malam tu dia nak shopping, malam tu dia shopping. Kalau tak, dia keluarkan duit siap-siap, esok dia shopping. Siapa yang tak keluarkan malam tu duit, esok pagi lepas subuh boleh lagi. Sebab yang namanya 10 Muharram tu sampai hari Jumaat tu sampai waktu maghrib. Untuk dapat keberkatan meluaskan isi perbelanjaan rumah, dia dalam tempoh masa ni antara maghrib dan maghrib. Dan suami pula, kalau dia nak luaskan perbelanjaan untuk isteri dia, dia keluarkan siap-siap. Kalau nak transfer siap-siap. Lepas maghrib tu dah boleh transfer dah, hari Khamis tu. Ni untuk esok. Nak shopping malam ni pun boleh. Sebab ya. Dia tak, niat dia tak adalah apa nawaitu begitu. Dah hati niat untuk nak ambil keberkatan. Dia tak ada niat pun dia tak dapat pahala. Keberkatan tu dapat. Niat tu tak tambah ekstra pahala. Siapa yang berniat, dia tambah ekstra pahala. Dia memang gitu. Macam kita buat amal ibadah ni, tak niat untuk mak bapak kita tetap dapat. Tapi kalau niat, dia ada top up lagi. Dia ada ekstra. Sebab niat ni Allah tak sia-siakan. Niat manusia ni Allah tak sia-siakan. Jadi luaskan isi perbelanjaan rumah ni maksudnya biar lebih luar biasa daripada yang lain. Kalau biasa masak siakap 3 rasa, kasih berbelanja lebih untuk masak siakap 7 rasa. Biar lebih luar biasa. 3 rasa ni biasa, kasih 7 rasa. Siapa nak resepi nanti minta nombor telefon. 7 rasa. Belanja lebih sikit lah. Beli coklat untuk anak-anak, untuk cucu. Ambil keberkatan hari Ashura. Ulama kata mujarrab. Tempat saya belajar dulu di Yaman, hari Ashura ni lebih hebat daripada hari raya. Budak-budak beraya lebih hebat lagi. Mereka akan bawa macam kantung. Sebab setiap rumah macam dah siap dah coklat. Jadi mereka akan datang bawa kantung mereka. Ketuk Assalamualaikum. Nanti dia bawa kantung dia. Nanti kita isi kita punya kantung tu lah. Kadang yang datang ni pun memang kadang anak-anak orang miskin dan sebagainya. Tapi meriah lah. Meriah hari Ashura ni macam pesta hari raya besar. Lebih-lebih budak-budak lah. Budak-budak. Ada yang nak buat majlis buka puasa pun silakan. Besar pahalanya. Majlis berbuka puasa sempena buka puasa hari Ashura. Jadi kita libatkan diri. Baik, itulah sedikit sebanyak perkongsian pada hari ini. Saya nak baca satu hadis yang terakhir supaya dia melengkapkan tadi. Abi qala hadatsana Muhammad. Hadis yang ke 306, betul? 306. Abi qala hadatsana Muhammad bin Yahya hadatsana Abu Asim daripada Muhammad bin Rifa'ah daripada Suhail bin Abi Salih daripada ayahnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan diperlihatkan segala amalan pada hari Isnin dan Khamis, maka aku suka diperlihatkan amalanku sedang aku dalam keadaan yang berpuasa. Maksudnya demikian, Rasulullah suka umatnya dipersembahkan amalannya kepada Allah oleh malaikat dalam keadaan dia berpuasa. Maksudnya dia dapat ekstra lah. Itu Isnin dan Khamis. Dan Isnin ada ekstra, iaitu Rasulullah kata itu adalah hari maulidku. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung hadis yang berikutnya pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah untuk amalkan dan kita sebarkan kepada yang lain.
Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.